الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kata dia, syaka ahlul Kufah Sa'dan, yakni Ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, fa'azalahu wasta'mala alaihim Ammara, فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء، فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفه، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتنا، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن، أو كما قال. حديث متفق عليه. Hadis ini riwayat daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Jabir menceritakan, kata dia, berlaku pada satu ketika penduduk Kufah telah mengadu kepada khalifah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia gubernur di Kufah pada masa itu.
Sa'ad bin Abi Waqqas, dia salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga tanpa hisab. Bulan lepas kita dah baca ada satu hadis juga cerita tentang seorang sahabat yang juga dijanjikan syurga tanpa hisab. Malam ni kita tengok lagi satu hadis tentang Sa'ad bin Malik, ataupun dia lebih dikenali dengan nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia salah seorang daripada sahabat Nabi yang Nabi sebut nama dia sebagai orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah dilantik untuk menjadi gubernur di Kufah. Semasa dia jadi gubernur, penduduk Kufah ada sebahagian tak suka pada dia. Masa dia memegang tampuk pemerintahan di Kufah, sebahagian daripada penduduk Kufah tak suka ke dia. Maka golongan yang tak suka kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengadu kes Sa'ad bin Abi Waqqas ini kepada Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab apabila orang mengadu kat dia tentang gubernur dia khalifah. Sa'ad bin Abi Waqqas gubernur dia. Bila orang mengadu kat dia tentang gubernur dia yang tak elok perangai, bila sampai dekat Sayyidina Umar aduan itu, fa'azalahu wasta'amala alaihim Ammar. Sayyidina Umar pecat dulu gubernur dia yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Sebahagian rakyat mai report kat dia, kata gubernur dia di Kufah ni, Sa'ad bin Abi Waqqas ini tak layak jadi gubernur. Umar Al-Khattab bila terima aduan tu, dia pecat. Dia pecat Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Walaupun Sayyidina Umar tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah seorang daripada sahabat yang dijamin syurga tanpa hisab, tapi kerana aduan dia pecat dulu. Wasta'mala alaihim Ammar, dia lantik Ammar untuk menggantikan tempat Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur di Kufah. Fasyakau hatta zakaru annahu la yuhsinu yusalli. Aduan orang yang tak suka ke dia ni sampai ke peringkat mereka kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini semayang tak elok. Tak suka. Bila tak suka ni, kata apa boleh kata? Tak suka. Soal dia ni sahabat Nabi, soal dia ni sahabat yang dijanjikan syurga tanpa hisab apa semua, ini dah jadi soal lain. Soalnya tak suka, kita cerita apa yang tak elok tentang dia ni supaya dia terima pada. Tapi kita tak suka ke dia. Aduan mereka kepada Sayyidina Umar Al-Khattab sampai ke peringkat mereka kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini la yuhsinu yusalli, semayang pun tak elok, semayang tak betul. Dalam hadis lain ada cerita orang yang tak puas hati kat dia ni cerita dekat Sayyidina Umar Al-Khattab, kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini tak semayang di awal waktu. Tuan-tuan, dah benar semayang lambat, bukan tak semayang, semayang lambat pun orang rekod. Tak semayang telah dia resmi menjelih waktu maghrib telah lagi. Sa'ad bin Abi Waqqas, orang pergi mengadu dekat Umar Al-Khattab, orang tuduh kata dia ni jadi gubernur. Gubernur apa? Semayang lewat. La yuhsinu yusalli, semayang tak elok. Begitu. Fa'arsala ilaih. Umar Al-Khattab pecat, lepas tu panggil mai jumpa ni. Bila mai depan Sayyidina Umar, faqala, Sayyidina Umar kata, ya Aba Ishaq. Dia kata, wahai Aba Ishaq, ini gelaran kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Aba Ishaq, inna ha'ulai yaz'umuna annaka la tuhsinu yusalli. Sayyidina Umar panggil dia, Sayyidina Umar kata, wahai Aba Ishaq, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, rakyat kamu telah mai jumpa aku, mengadu kepada aku, mereka kata kamu semayang tak elok. Itu tuduhan yang mereka tuduh pada kamu. Faqala Sa'ad bin Abi Waqqas, bila khalifah panggil dia mempertahankan diri. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata ana wallahi, dia kata aku demi Allah, dia kata
fa inni kuntu usalli bihim salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku demi Allah ya Amirul Mukminin, depan kamu, depan Allah, aku mengaku bahawa sesungguhnya aku semayang sama dengan rakyat aku, dan aku semayang macam Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang. Aku pun sahabat Nabi. Masa Nabi hidup, aku semayang belakang Nabi. Aku tengok Nabi semayang macam mana. Macam mana Nabi semayang, macam tu aku semayang. Aku semayang sama dengan rakyat aku, macam Nabi SAW semayang. Tak elok kok mana? Dia kata. Kata dia, la akhrimu anha. Aku tak kurang sikit pun. Kalau sekiranya Nabi SAW semayang fardu 5 waktu, aku semayang 5 waktu. Kalau sekiranya Nabi SAW semayang fardu di awal waktu, aku semayang awal waktu. Kalau sekiranya Nabi sebelum semayang buat sunat qabliyah, lepas semayang buat sunat ba'diyah, aku buat sunat qabliyah, sunat ba'diyah. Macam mana Nabi semayang, macam tu aku semayang. Tak elok kok mana? Dia kata. Aku tidak mengurangkan semayang aku macam mana semayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usalli salat al-isya fa arqudu fil ulayaini wa ukhifu fil ukhrayaini. Aku semayang isya, aku ikut macam mana Nabi buat. Nabi semayang isya 2 rakaat yang mula Nabi panjangkan sikit, dan 2 rakaat yang kemudian Nabi cepatkan semayang dia. Aku buat macam tu. Ini ada dalam hadis lain, tuan-tuan boleh baca hadis cerita Nabi SAW bila dia jadi imam semayang. Nabi bila dia jadi imam semayang, rakaat pertama khususnya Nabi akan baca ayat panjang sikit. Pasal apa? Pasal nak bagi peluang kepada orang yang baru dengar azan nak main masjid, ataupun orang yang nak pergi membaharui wuduk dan sebagainya. Nabi akan baca surah panjang sikit rakaat pertama, supaya semua orang dapat rakaat pertama sama dengan Nabi SAW. Dia kata kalau Nabi semayang Isya, 2 rakaat mula Nabi panjang sikit, 2 rakaat yang kemudian Nabi bagi cepat, aku pun buat macam Nabi buat. Tak elok kok mana, tak kena tang mana, dia kata. Kala Sayyidina Umar bila dengar penjelasan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kenal Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia kenal. Orang nak main rekod kat dia pun dia tak apa kenal. Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia lebih kenal Sa'ad daripada kawan nak main mengacung ni. Tapi oleh kerana ada aduan, panggil mai, kamu bagi penjelasan depan aku, macam mana cerita sebenarnya. Bila Sa'ad bin Abi Waqqas bagi keterangan di dekat Sayyidina Umar Al-Khattab, kata Sayyidina Umar, "Zalika dhannu bika ya Aba Ishaq." Dia kata, wahai Aba Ishaq, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, jelas dia kata depa buruk sangka dekat hang. Aku tak nampak benda lain ni. Dia kata kalau macam ni aku dah nampak dah, ni sebenarnya cerita orang buruk sangka dekat hang. Ada sebahagian daripada rakyat hang memang menaruh suuzan dekat hang. Depa sengaja nak perosak hang. Wa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ila al-Kufah. Sayyidina Umar ambil tindakan. Dia kata dekat Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata, Sa'ad, kamu dan beberapa orang yang aku pilih ni sila pergi ke Kufah, tempat kamu jadi gubernur dulu. Kamu pergi bersama dengan beberapa orang yang aku pilih ni, pergi balik ke Kufah. Yas'alu anhu ahlal Kufah. Pergi, aku nak dengar mereka ni semua tanya penduduk Kufah apa cerita tentang Sa'ad ini. Kita tak boleh kerana 4-5 orang main buat cerita kita terus nak hukum satu orang. Pergi cek tengok majoriti nak kata apa. Kadang-kadang 4-5 orang punya pasal, orang ramai tak kata. 4-5 orang punya pasal, rosak satu orang. 4-5 orang mai buat report dekat Umar Al-Khattab tentang khalifah, tentang gubernur daripada di Kufah. Sayyidina Umar Al-Khattab tak terus pakai apa yang mereka ni kata. Sebaliknya apa? Dia ambil lagi orang-orang yang dia lebih percaya, suruh pergi sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, hampa pergi ke Kufah, pergi tanya penduduk Kufah secara random. Pergi tanya. Cukup orang tanya, nak dengar apa cerita, apa kata penduduk Kufah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Falam yada' masjidan illa sa'ala anhu. Bila tidak ada sebuah masjid pun yang mereka tak singgah, melainkan semua masjid mereka singgah tanya. Semua masjid mereka singgah tanya apa cerita dengan gubernur hampa dulu, Sa'ad bin Abi Waqqas.
wa yusnuna ma'rufa. Bila tanya, majoriti orang kata Sa'ad bin Abi Waqqas bagus. Wa yusnuna, dan mereka memuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, Allahu Akbar, nak cari gubernur macam mana lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas jadi gubernur kami cukup bagus. Kami cukup suka dia jadi gubernur kami. Kami selesa dia jadi gubernur kami. Hatta dakhala masjidan li Bani Absin. Masuk masjid satu keluar, pergi masjid satu keluar, tanya semua duk kata bagus, bagus, bagus. Sampai satu masjid. Masjid apa? Dia kata masjid li Bani Absin. Masjid kepunyaan Bani Abs. Faqama rajulun minhum. Sampai masjid ni bangkit satu orang. Yuqala lahu Usamah bin Qatadah. Laki-laki hak bangkit ni nama dia Usamah bin Qatadah. Dia bangkit berdiri depan orang hak mai tanya ni. Yukna Aba Sa'dah. Dia ni Usamah bin Qatadah ni dia digelar Aba Sa'dah. Dia bangkit berdiri. Faqala, kata dia, ama idna syadatana fa inna Sa'dan kana la yasiru bisariyah wa la yaqsimu bisawiyah wa la ya'dilu fil qabiyah. Oh, dia kata hampa nak tanya pasal Sa'ad bin Abi Waqqas, ini aku nak abang. Dia ni. Dia bangkit, dia kata ni hampa mai betul-betul nak tanya apa? Nak tanya pasal Sa'ad bin Abi Waqqas, ini dia aku nak abang. Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia kata demi Allah, dia ni la yasiru bisariyah. Perang tak pernah pergi. Dia kata, tak pernah saja, perang tak pernah pergi. Dia tak tahu dia duk kata tu depan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nampak? Tengok cara kecakap tu macam dia kenal sangat Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Sa'ad bin Abi Waqqas duk ada depan dia. Dia duduk kata, dia tak tahu kawan tu orang yang dia duk kata. Dia kata, kalau kamu nak tanya pasal gubernur kami hak dulu, Sa'ad bin Abi Waqqas ni aku nak bagi tahu. Sa'ad bin Abi Waqqas ni la yasiru bisariyah. Dia ni perang dia tak pernah pergi. Dia suruh orang aja pergi, dia tak pernah pergi. Wala yaqsimu bisawiyah. Dia ni bila orang balik daripada perang, buat balik harta rampasan. Dia bahagikan harta rampasan ni, tak pernah bahagi secara adil. Dia kata. Wala ya'dilu fil qadiyah. Dia ni kalau jatuh hukum tak pernah adil dalam menjatuhkan hukum. Pendek kata, Sa'ad bin Abi Waqqas ni hausia punya orang. Nampak? Tak berkenan. Bila tak berkenan ni, kata bagi kuat hati lah. Dia tak tahu kata dia duk kata tu di depan Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas, bila dia dengar macam tu, dia depan tuan tu dia tak kata apa. Balik daripada tu dia kata di depan kawan-kawan yang pergi sama dengan dia tadi. Kata dia, wallahi la ad'uwanna bi thalathin. Demi Allah, dia kata, aku nak minta doa kepada Allah 3 perkara. Dia kata, Allahumma in kana 'abduka hadza kadhiban qama riya'an wa sum'ah fa atil umrah. Dia kata, demi Allah, kalau sekiranya lah orang yang bercakap tadi ni, yang kata kat aku macam-macam tadi, yang kata aku tak pernah turun perang, duk suruh orang saja, yang kata aku ni bila orang buat balik harta rampasan, aku bahagikan secara tidak adil, yang kata aku ni bila ada kes mai depan aku hukum secara tidak adil. Orang hak kata tadi, dia kata kalaulah dia ni kadziban, kalau dia ni bohong, dia kata riya'an wa sum'ah, dia bercakap ni riya', nak tunjuk kata kat orang ni, dia berani kata dekat Sa'ad bin Abi Waqqas, fa'atil umrah. Nombor 1, aku minta kepada Allah supaya Allah panjangkan umur dia. Dia kata wa atil faqrah, tetapi panjangkanlah kemiskinan dan kefakiran dia. Dia panjang umur, tapi panjang umur dalam miskin papa kedana. Dia kata wa arridhu lil fitan, dan aku minta dekat Tuhan supaya sebelum dia mati, timpakan kepada dia satu fitnah. Tuan-tuan, kita nak kata, tengok orang dulu. Sa'ad bin Abi Waqqas, satu orang sahabat, bukan sahabat yang dijamin syurga tanpa hisab. Tiba-tiba pergi kata dekat dia macam tu, pergi kata satu tuduhan yang tidak sepatutnya kata ke orang macam tu. Bila kata kat dia dah jadi orang yang mazlum, orang kena zalim. Sebab tuduhan tu tak betul.
Maka orang kena zalim, lebih-lebih lagi orang macam ni, orang yang dijamin syurga tanpa hisab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia angkat tangan minta doa dekat Allah. Ya Allah, dia kata, kalaulah dia ni tadi Usamah yang bercakap dalam masjid kata kat aku tadi, kalau dia ni kaziban, kalau dia bohong dalam cakap dia, aku minta 3. Biar dia panjang umur, tapi tiap panjang umur biar dalam keadaan miskin, tak apa ke dana. Dan yang ketiga, biar dia dikenakan satu fitnah sebelum dia mati. Kata dia, wa kana ba'da zalik, tak lama selepas daripada dia doa, sungguh Usamah yang bangkit kata kat dia ni panjang umur. Sampailah satu peringkat, idza su'ila, apabila orang tanya dia, orang tanya dia, hang ni siapa? Dia panjang umur, tua bangka dah, tak mati lagi. Bila orang tanya dia, hang ni siapa? Yaqul, kata dia, Syekhun Kabir Maktul. Dia kata, aku ni Syekh Kabir, aku ni orang tua, tua sangat punya tua, dia kata. Maktul, aku ni kena fitnah, dia kata. Kena fitnah maksudnya kena bala, kena uji dengan Tuhan. Aku ni satu orang tua yang sudah kena fitnah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asabatni da'watu Sa'din. Dia kata ke orang, dia kata, aku jadi macam ini kerana aku telah ditimpa doa sahabat aku yang aku kata kat dia dulu, Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku jadi macam lah ni, dia kata kerana doa Sa'ad bin Abi Waqqas itu dah kena ke aku. Dia kata, dia tahu lah. Qala Abdul Malik bin Umair Ar-Rawi an Jabir bin Samurah, rawi yang meriwayatkan hadis ni, dia kata, fa ana ra'aitu, dia kata, aku ni ditakdirkan Allah dan tengok dia ni. Aku ditakdirkan Allah dan tengok Usamah bin Qatadah ni. Aku dan tengok dia. Qad saqata hajibahu ala ainaihi min al-kibar. Ni hajibah, bulu kening dia ni, dia melandok turun, dia kata sampai katuk biji mata. Punya tua dia ni, tak mati. Dia kata di sini, aku dan tengok, yang kata Usamah bin Qatadah yang kena yang dah terkena dengan doa Sa'ad bin Abi Waqqas tadi ni. Aku dan tengok dia sebelum dia mati. Dia ni qad saqata hajibahu, bulu kening ni jatuh sampai katuk biji mata dia. Minal kibari, kerana terlampau tua. Wa innahu la yata'arradu lil jawari fi turuq. Dia bila turun pergi ke jalan, dia kena main-main dengan orang semua. Fayabnizuhunna, mereka buat main-main dia, mereka tarik-tarik tangan dia dan mereka jolok-jolok pinggang dia. Dia jadi bahan main kepada budak-budak di jalan. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini ialah, yang pertama, jangan buat zalim orang. Nombor 1, jangan buat zalim orang, jangan fitnah orang. Kita tak tahu hakikat sebenar satu-satu benda, jangan bercakap. Kerana cakap kita merupakan pengubur fitnah. Yang kedua, kepada orang-orang yang macam ni, sahabat Nabi, apatah lagi sahabat istimewa kepada Nabi. Ataupun kalau kita nak luahkan tafsiran ini kepada tuk-tuk guru, alim ulama, orang yang baik-baik, jangan kita buat sesuatu yang tidak elok. Kerana orang-orang yang macam ni, satu, dia orang baik. Yang kedua, sah doa dia makbul di sisi Allah. Kita cakap tak elok ke dia, dia angkat tangan minta ke Tuhan, sesuatu yang buruk menimpa kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Bahrul Mazi jilid 17. Muka surat 144. 144. Kita masuk tajuk baru, bab naja'a fit tashabbuh. Tajuk malam ni dia kata at-tashabbuh, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan celaka makan banyak.
Dia nak bagi tahu kat kita, kata makan kalau terlampau. Itu maksud dia. Makan ni kalau terlampau. Terlajak makan, celaka menimpa. Ketahuilah saudaraku, makan banyak itu bala ke atas orang yang mengamalkannya. Bala. Tuan-tuan tahu penyakit ada kena banyak ke orang hari ni, kebanyakan punca daripada makan. Kebanyakan punca daripada makan. Sama ada makan terlampau banyak, kolesterol tinggi, ataupun makan terlampau punya banyak sampai menyebabkan jadi macam-macam lebihan gemuk, apa dia panggil obesity dan sebagainya. Semua punca daripada makan. Ataupun makan banyak benda hari ini, benda ada chemical, ada bahan kimia. Banyak kita makan, banyak kimia masuk dalam badan. Kita kena jadi lagu orang Islam. Nabi kata, nahnu qaumun la na'kulu hatta najum wa ila akalna fala nashba. Nabi kata, kami orang Islam ni adalah satu kaum yang kami tak makan sehingga kami rasa lapar. Dan kalau kami makan, tidak sampai terlampau kenyang. Nabi kata. Malam ni dia nak hurai benda ni. Dia kata makan banyak ini menjadi bala kat orang yang mengamalkannya. Kerana ialah yang menyebabkan rugi dunia akhirat. Dia kata bukan cakap rugi dunia aja, dia main penyakit macam-macam. Akhirat pun ada rugi. Dia kata. Kerana seorang yang banyak makan itu kuat kenyang. Dia kata. Tentu lah. Makan banyak, dia kata kenyang lah. Begitu. Apabila kuat kenyang, kuat malas. Dia kata. Jadi segan. Bila makan banyak, dia tengok ulang sawah. Dia telan kambing sekok, tak pergi mana dah. Kan ulang sawah. Dia telan kambing sekok, pakai duk tentu. Amai lah nak balun dia kan, nak jerot tengkok dia ke apa kan, dia ambil. Dia tak ada jalan lah. Perut ada kambing sekok dalam perut. Macam itulah manusia pun. Bila bulan puasa, buka puasa tu, makan ni bukan makan nak buka puasa. Makan macam nak bunuh diri. Hak ni ada jadi bila main masjid, dia yang tidur sembang di belakang ni, sa'opok lah apa lah semua, dah duduk tunggu orang sembahyang tarawih dekat nak habis, baru dia lompat masuk. Ni geng-geng ni semua adalah geng ulang sawah makan kenyang. Begitu. Dan mau pula kuat tidur dan bersenang-senang diri. Orang bila makan banyak, tidur kuat. Makan banyak, perut kenyang tidak. Dan dia suka kepada senang-senang, tak suka susah-susah. Begitu. Dia kata tidak mau buat kerja dan tidak mau buat ibadah. Orang bila kenyang, kerja bertaubat, ibadat bertaubat. Begitu. Disebabkan berat perut dan berat badan. Bila dah terlampau kenyang ni, nak jalan tak larat. Begitu. Maka apabila seorang itu malas kerja dan malas buat ibadat, maka rugi dunia akhirat. Dia kata. Akibat dia apa? Dunia rugi, akhirat rugi. Dunia rugi pada segan buat kerja, akhirat rugi pada segan ibadah. Rugi dunia akhirat. Dan jadilah dia banyak lapang di negeri akhirat kerana kosong dia daripada ibadat yang jadi bekal akhirat itu. Itu dia. Hati jadi rugi akhirat ni pasal apa? Bila perut kenyang, malas. Bila malas tak buat ibadat, bila tak buat ibadat, akhirat rugi. Begitu. Dengan kerana itu diberitahu oleh Nabi SAW kepada umat dia. Maka hendaklah umatnya jangan kemukakan makan banyak. Dia kata, kalau boleh, Nabi kata kita tak usah makan banyak sangat. Kerana orang yang makan banyak dan kenyang ia secukup-cukup kenyang dalam dunia ini, nescaya panjang lapang di negeri akhirat. Begitulah datang khabar di dalam hadis-hadis Nabi. Dia kata. Ini bukan saja penulis kitab ni kata. Dia kata ni sabit daripada hadis Nabi. Nabi yang kata. Satu daripadanya iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala, tajashsha'a rajulun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jusha'ak fa inna aktsarahum syab'an fid dunya atwalakum ju'an yaumil qiyamah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang riwayat hadis ni anak Sina Umar. Kata dia telah mengeluarkan serdawa oleh seorang laki-laki di sisi Nabi SAW. Serdawa, belahak lah. Satu hari Nabi tengah duduk mengajar di masjid, satu sahabat duduk sebelah Nabi ni, Nabi tengah duduk mengajar, duduk bunyi begitu. Bukan angin, kenyang. Alhamdulillah, dia bunyi begitu. Bila didengar oleh Nabi SAW akan belahaknya itu, lalu ditegurnya. Nabi dengar, Nabi beralih tengok ke dia, Nabi tegur dia.
Kerana belahak itu satu alamat kenyang daripada makan banyak. Kalau belahak ni menunjuk kata dia ni kenyang sungguh. Dia ni kenyang sungguh. Dengan sebab itu keluar bunyi daripada kerongkong itu serta dengan angin sebab kenyang daripada makan yang banyak itu. Belahak ni dia main pasal apa? Pasal perut kenyang. Dia main belahak. Betul lah, betul lagi penyakit angin lah. Tak beralih silap sikit bunyi. Suruh anak urut sikit, tepuh-tepuh sampai tak boleh tepuh langsung. Angin lah yang tu satu penyakit lain. Sahabat Nabi ni kenyang. Kenyang, duduk kata. Begitu. Maka sabda Nabi SAW pada teguknya itu, kata Nabi, hai laki-laki, jauhkan olehmu akan belahak kamu itu daripada kami. Nabi kata kalau nak belahak, hidup jauh. Nabi kata ada begitu. Yang ni jangan buat makan banyak sampai mengeluarkan belahak itu. Nabi kata lain kali tak duduk makan sampai banyak sangat sampai kenyang jangan. Kerana perbuatan yang demikian itu mendatangkan sangat kenyang. Maka bahawasanya yang banyak kenyang daripada orang dalam dunia ini, nescaya panjang mereka itu lapang hari kiamat. Nabi kata begitu. Nabi kata siapa yang atas dunia ni kenyang sedia, akhirat itu dia lapang sedia. Begitu. Dengan kerana itu aku beri ingat kepada kamu. Nabi kata aku habang awal-awal. Jangan sampai esok akhirat hampa menyesal. Jadi makan ala qadar saja. Kata At-Tirmidzi, ini hadis gharib daripada ini wajah. Dan ada datang satu riwayat daripada Abi Juhaifah pada bab ini. Masalah. Dia kata makan banyak dalam dunia menjadikan panjang lapang di akhirat. Demikianlah beberapa hadis yang menunjukkan atas yang demikian itu. Itu hadis yang menceritakan tentang siapa terlampau kenyang masa atas dunia, akhirat dia lapang pakai. Begitu. Seperti yang datang riwayat lain lagi. Begini kata dia. An Atiyah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu qala. Sami'tu Salman radhiyallahu anhu wa uksira ala ta'amin ya'kuluh. Faqala hasbi inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna aktsara an-nasi syab'an fid dunya atwalahum ju'an yawm al-qiyamah. Diriwayatkan daripada Atiyah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Katanya aku dengar seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dibanyakkan orang atas makan yang dimakannya itu. Itu dia. Cerita Atiyah ni dia kata. Satu hari seorang sahabat Nabi, Salman sahabat ni, dia ni di rumah Atiyah. Kemudian Atiyah jamu dia makan. Itu ceritanya. Salman di rumah Atiyah, Atiyah jamu dia makan. Bila dah jamu makan, makan dah habis nak tambah lagi. Atiyah nak tambah lagi. Orang Arab bila kita makan nak habis dia kata, ya akhi, zid kanan, dia kata, tambah sikit lagi. Dia nak suruh sahabat dia Salman ni tambah lagi makan ni. Maka katanya memadalah. Salman ni bila Atiyah nak tambah lagi, dia kata hasbi, cukup. Dia kata cukup. Kenyang sangat dah, cukup, dia kata. Memadalah, dia kata. Bahawasanya aku dengar Nabi SAW bersabda, bahawasanya yang lebih banyak daripada orang pada makan kenyang dalam dunia ini, ialah yang lebih panjang masa lapang di negeri akhirat. Itu dia yang kata sahabat Nabi. Tengah duduk sedap makan pun boleh teringat hadis Nabi. Kita bagaimana? Tengah sedap makan dulu. Habis tak lagi baru kata kita no. Tak ikut Nabi. Makan dulu. Bukan tak tahu hadis Nabi, makan dulu. Bagi dah perut sengkak betul dah, tak leti dah, barulah teringat. Sadar kita tak ikut hadis Nabi. Kabur. Ya. Sahabat Nabi ni tengah duduk sedap. Kawan tuan rumah ni pun tengok dia duduk makan laju. Zid kanan, tambah sikit lagi. Hasbi, cukup. Dia kata, pasal apa cukup? Aku ingat Nabi SAW bersabda, Nabi kata siapa yang kenyang makan masa atas dunia ni, akhirat itu dia lapang panjang. Dia kata aku tak maulah lapang akhirat, cukup. Dia kata sahabat Nabi kata dia macam tu. Meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Dia kata masalah makan banyak tu bala bagi umat Muhammad SAW. Ni pula kasar lagi. Dia kata makan banyak ni nak jadi bala. Dia kata ketahuilah. Dia kata inilah awal-awal
yang turun ke atas umat Muhammad kemudian daripada wafat Nabi SAW. Bala yang mula-mula nak mai kepada umat Nabi Muhammad selepas Nabi wafat ialah bala makan terlampau banyak. Zaman Nabi susah. Zaman Nabi susah. Nabi sendiri lapang ni biasa. Bagi Nabi, keluarga Nabi lapang biasa. Sahabat-sahabat Nabi lapang biasa. Bagi mereka lapang tak ada benda makan ni biasa. Di masjid ni yang kita baca cerita Abu Hurairah bila tunggu tengah jalan. Nak cerita kata sahabat-sahabat Nabi ni susah. Nak boleh semakan ni bukan senang. Tapi dia kata apa? Selepas Nabi wafat, di antara ujian yang mula Tuhan nak bagi kepada umat Nabi Muhammad SAW ialah ujian makan berlebih-lebih. Lepas daripada wafat Nabi, orang Islam ni dia terlampau senang. Makan tak habis. Begitu. Iaitu membanyakkan makan dan loba atas bersedak-sedak dan semegah-megah makan. Itu dia. Lepas daripada wafat Nabi, benda ni nanti main kepada umat Nabi Muhammad. Apa dia benda nak main ni? Dia kata yang pertama, makan banyak. Yang kedua, loba atas bersedak-sedak. Suka kepada sedak. Kalau tak sedak, tak main. Yang tak main mengaji ni pasal apa? Pasal payah nak pakai kereta. Alasan tu. Alasan tak mau main mengaji ni alasan dia pasal payah nak pakai kereta. Alasan tak mau main mengaji pasal apa? Dia kata payah ramai. Dia kata aku tak boleh bila lama lengah. Pasal apa? Nak selesa lah. Maksud kata nak selesa. Di Mekah buat haji, pakej 25,000. Nak selesa. Nak selesa. Maka ini adalah awal bala yang akan main kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dengan kerana itu, maka jadilah sedikit amal mereka itu. Kerana itu, dia kata umat Nabi Muhammad kemudian selepas wafat Nabi ini, amalan sedikit. Contoh itu dia kata ke orang lain, kata kat kita. Seminggu, berapa kali kita baca Quran? Sendiri tanya diri, sendiri jawab. Seminggu daripada hari Jumaat pula berapa kali kita buka Quran baca? Berapa kali? Seminggu daripada hari Jumaat jumpa hari Jumaat pula berapa malam kita bagi sembahyang tahajud? Seminggu daripada Jumaat ke Jumaat pula berapa kali kita buat puasa sunat? Kita ada puasa sunat, puasa Senin, puasa Khamis ataupun puasa 3 hari dalam sebulan. Seperti mana yang menjadi amalan Nabi SAW. Kita cek benda ni, tanya diri kita berapa kali kita buat. Kalau semua jawapan dia nampak tak buat, betul ya. Lebuhat Nabi kata bahawa umat Nabi Muhammad selepas wafat Nabi, di antara bala yang nak main ke dia apa dia? Korang ibadat. Pasal apa korang ibadat? Pasal terlampau selesa. Tuan-tuan, ulama dulu-dulu bukan ada pancung ayah. Tak ada. Tak ada pancung ayah, telaga. Kalau negeri Arab ni lagi teruk. Bukan setakat kata tak ada telaga. Nak boleh ayak ni nak kena pergi ke kawasan wadi. Kadang-kadang kawasan wadi dengan kawasan rumah dia duduk tu jauh. Orang tak tahu berapa punya jauh. Terpaksa berjalan kaki pergi ambil ayak kandang ayak buat balik main simpan dalam rumah. Simpan ni dalam kulit-kulit binatang. Simpan gantung di dinding rumah tu. Ayak tu lah guna makan minum, ayak tu lah guna nak mandi, ayak tu lah guna nak berwuduk, nak semayang dan sebagainya. Mereka sanggup tu susah payah pergi ambil ayak balik main, tengah-tengah malam bangkit ambil ayak semayang sunat. Kalau dalam masyarakat Melayu dulu, pancung ayak tak ada lagi, ayak telaga. Bayangkan pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Ulama-ulama dulu, orang tua-tua hak alim dulu-dulu ni, pukul 3, pukul 4 pagi, turun rumah bawa pelita minyak gas, turun pergi ke telaga, cedok ayak, ambil ayak semayang tengah-tengah sejuk, pukul 3, pukul 4 pagi, naik semayang sunat atas rumah. Kita hari ni pancung duk nampak daripada katil, duk nampak kepala pancung. Master bedroom ni attach sekali dengan bathroom. Duk tidur tu, celik jaga tu mata sebelah nampak dah. Ujung getah sayang tu duk nampak. Duk tengok, pejam balik. Kerana apa kita jadi macam tu? Kerana terlampau selesa. Bila terlampau selesa, ibadat pun jadi sedap. Begitu. Baik, dia kata sebagaimana hadis datang riwayat demikian ini. Kata dia anak Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Awwalu bala'in haddatha fi hadhihi al-ummah بعد نبيها الشبع فإن القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبدانهم فضعفت قلوبهم وجمحت شهواتهم
Maksudnya diriwayatkan daripada isteri Nabi SAW. Kata dia awal-awal bala yang akan jadi pada ini umat Muhammad. Isteri Nabi kata, Nabi bagi tahu ujian mula kali Tuhan nak turun dekat umat Nabi Muhammad kemudian daripada wafat Nabi ialah kenyang. Dia kata, Nabi pesan tinggal dah sebelum Nabi mati, Nabi pesan dah. Nabi kata lepas aku wafat ni, ujian hak mula Tuhan nak kenakan kepada umat hak aku tinggal ni ialah ujian mereka ni makan jenuh, mereka kenyang sedih. Dia kata, yakni membanyakkan makan. Mereka ni akan jadi orang yang makan banyak. Maka bahawasanya satu kaum itu apabila kenyang perutnya, gemuk tembun tubuhnya. Dia tembun ni bahasa surat lah. Dia kata maka apabila satu kaum itu kenyang perut dia, maka gemuk tembun tubuhnya. Badan sedap kan? Makan sedap. Begitu. Maka jadi dhaif hatinya. Bila perut terlampau kenyang, badan terlampau besar, kita jadi dhaif. Dhaif. Hafal lam yakunin, tak ingat-ingat sampai lama. Macam mana nak hafal surah Sajdah? Lam yakunin tu tak ingat ke sampai duduk kunta tak boleh keluar. Duduk kunta tak boleh nak, tak jumpa punca, tak jumpa ujung. Allahu akbar, raqaq dia lupa. Dia yang kata orang Allah ni dhaif hati dia tak terang. Payah nak ingat ayat-ayat Quran dan sebagainya. Yakni berkurangan imannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila hati tak terang, iman dia jadi malas. Begitu. Kerana tinggalnya atas kesedapan dan berkekalan atas bersuka-sukaannya. Apa-apa jadi macam ni? Pasti terlampau mewah, terlampau senang. Maka itulah jadi dia. Dan jadi kuat dia menurut hawa nafsu. Dia jadi kebalik. Ikut nafsu. Bila perut kenyang, terlampau selesa, hidup kuat. Hidup nafsu. Hidup nafsu. Nak rehat banyak, rehat terlampau banyak nafsu. Begitu. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari di dalam kitab Ad-Du'afa. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi libasi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan pakaian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pula dia nak cerita sahabat Nabi, depa ni pakaian depa lagu mana? Sahabat Nabi pakaian mereka lagu mana? Ketahuilah saudaraku, adalah sahabat-sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu telah diterangkan dulu. Dia kata hadis yang kita baca sebelum ni pun dah banyak dah terang tentang sahabat Nabi. Ahlus Suffah yang kita baca bulan lepas. Ahlus Suffah. Di antara Ahlus Suffah itu ialah Abu Hurairah. Macam mana keadaan Ahlus Suffah? Keadaan mereka miskin, ada pakaian selai setinggal, makan tak ada, tunggu belas kesian orang. Itu keadaan sahabat Nabi yang kata Ahlus Suffah. Begitu keadaan mereka. Malam ni dia nak tengok khusus pakaian mereka pula lagu mana. Tidaklah mereka itu memenuhi hawa nafsunya dengan makanan dan dengan pakaian yang sedap dan halus dan juga cantik. Tak ada lah. Sahabat Nabi nak cari pakaian, nak cari makanan yang sedap, yang cantik ni tak ada. Tuan tahu ada orang hari ni baju kot dengan seluar hak dia pakai itu saja harga sampai belas-belas ribu ini. Dibuat di London, bukan buat di Rex Taylor alok dah. Dibuat di London. Tengok kawan dia pakai, pegang tengok, you buat kat mana ni? Kawan dia kata, buat kat London. London kat mana? Kita tanya macam jawapan tadi, buat kat Langgar. Langgar kedai mana? Macam tu punya tanya. Dia ni kata buat di London. London kat mana? Kat mana? Abang main jalan mana? Dia buat ni. Abang. Oh, dia kata dah apa nama kedai? Sembang macam London tu Langgar. Orang kaya tu. Orang kaya memang sembang macam tu. Orang kaya memang sembang macam tu. Kita ni kalau tanya, contoh abang kata buat alutang. Ingat buat apa pula Langgar. Alutang tu kita cara mahal lah. Kita duduk main kukuk kampung kita ada. Itu sebab dunia kita dengan dunia orang yang ada juta-juta ni lain langsung. Lain langsung benar. Lain langsung. Itu sebab bila kita buat kuliah macam-macam ni, orang ada juta-juta ni dia susah nak main ngaji. Pasal dia tak faham contoh kita bagi ni. Contoh kita bagi ni dia pun dia jadi duk fikir segala. Dia kata ada kau orang begitu.
Bila cerita pasal miskin, pasal susah, pasal tak ada duit anak nak mengaji sekolah dia tak boleh nak terima benda tu real makul, tak boleh nak masuk akal dia tak. Pasal dia bukan kata dia tak pernah susah, dia tak pernah tengok kesusahan. Dia tak susah tu satu pasal dia tak pernah tengok kesusahan. Pasal dia duduk di kalangan orang-orang yang tak pernah susah. Jadi bila orang cakap pasal susah, dia berasa macam aku muruk. Sama lah macam orang suami isteri, ada anak-anak semua bagus-bagus. Dia suami isteri, dia ada anak dia 5 orang, 5 ni bagus-bagus. Semua anak yang ada kat dia semua bagus. Bila dia main dengar orang dia buat contoh cerita kata ada orang dapat anak hak jahat ni, dia tak boleh fikir. Dia tak boleh fikir. Buat satu cerita di satu masjid di Pulau Pinang. Ada satu sahabat jumpa saya, main jumpa cerita masalah keluarga dia. Dan dia pesan pula kat saya, dia kata Ustaz cerita ni, dia kata Ustaz cerita dalam kuliah Ustaz, dia kata saya puas hati kalau orang boleh ambil pengajaran dari kisah saya, dia kata. Saya ni dia kata umur dah senja baru kenal agama. Umur dah senja dah baru kenal agama. Baru tahu kata ada masjid, baru tahu kata di masjid orang duk mengajar, baru mai bila dengar kuliah ni berasa begini hati. Saya tak pernah rasa macam tu, saya tak pernah rasa. Saya tak pernah tahu pun, saya duk tengok masjid, saya duk tengok orang di masjid, saya tak pernah rasa nak tidur di masjid. Semayang dah apa dah, saya kata. Umur dah senja dah, baru Allah tuis hati saya, baru mau pada agama ni. Alhamdulillah lah, saya syukur kat Tuhan. Tayaklah banyak tu cerita tu Allah. Saya syukur banyak-banyak dekat Tuhan. Walaupun saya umur dah senja, Tuhan masih lagi sudi untuk nak terima saya jadi orang yang mau dengar agama dia. Saya syukur pada Tuhan. Masalah saya, dia kata saya tak boleh nak buat apa dah. Pada keadaan yang macam ni, saya tak boleh buat apa dah. Isteri saya pun saya tak boleh buat apa dah. Anak saya langsung saya tak boleh buat apa. Isteri saya, dia kata umur dah 52, 53 dah. Dia kata tua dah, dia lagi lah tua. Pesta ni selang 2 hari. Bini umur 52, 53 ni pesta Pulau Pinang tu, kalau musim pesta, selang 2 hari pergi pesta. Pergi dengan anak perempuan umur 21, dia kata. Pergi. Kita ni cubalah nak cakap, dia kata sudahlah. Kita ni umur senja dah. Hak senja kan, dia kata. Dia tunggu lagi. Hak senja kan, dia kata kat lelaki dia. Hang nak pergi, jom tak habis sudah. Bini kata, dia kata bini, tak apalah saya sabar. Dia dengar kuliah 2 pagi. Dia kata mak dengan anak ni, mak umur 52, 53 ni, balik dengan anak umur 21, balik dia kata pukul 2 pagi, baru balik. Saya duduk tunggu kat pintu. Lepas sampai, saya tolong buka pintu, masuk. Masuk saya kata, main duduk bang Ustaz, aku nak cakap sikit. Anak saya duduk jalan naik di atas rumah ni. Ustaz, bukan jalan, duduk pin, bawa jantan balik main tidur sekali atas. Benar ni bukan baru dah, dia kata lama dah. Tapi dulu, macam saya kata tadi lah, dia kata saya tak pernah peduli benda ni. Nila bila dah duduk mengaji, duduk reti benda ni, tak mau dah lah. Dia kata tengok anak duduk balik jantan naik duduk tidur, saya tak suka lah, dia kata. Bini pun buk masuk dalam bilik, tutup pintu dom, dia kata. Tak apa lagi, saya tak lagi. Masuk ke dalam bilik, nak cakap kat bini. Kita duduk cakap ni, dia masuk pencok senang. Sama dengan tunggu sabar. Bini keluar daripada pencok, abang kata aku ingat aku boleh tidur tak? No, anak kita duduk dengan jantan mana dalam bilik, dalam rumah kita. Ingat aku boleh tidur tak? Kata kat bini. Bini kata, hang ni sejak bila duduk jadi tu imam turban? Bini kata. Bini kata ke saya, aku tak kata apa. Dia kata keluar bilik, naik ke atas. Pintu ketuk pintu bilik anak. Ketuk, tak buka Ustaz. Dia kata 15 minit. Baru buka. Buka, duk dia tendang atas dada pak dia, jatuh terlentang ke belakang. Cerita nak habaq kata anak tendang dada tu, sebab tak boleh habaq. Ketuk 15 minit, dia ketuk pintu ni. Tahu anak duduk dengan satu jantan dalam bilik ni, dia ketuk pintu, duduk tu 15 minit. Dia buka tendang atas dada pak ni. Duk kata jatuh, dia kata. Ustaz dia kata, saya bangkit yang turun bawah. Ya.
Ustaz dia kata, saya tak tahu nak buat di mana dia. Saya main abang Ustaz ni nak minta tolong satu je dia kata. Ustaz tolong pergi nasihat bini dengan anak dia. Allahu Akbar. Tak lagi dia duk main kat saya pula. Dia nak suruh kita pergi nasihat bini dengan anak dia. Mana kan? Saya kadang tu minta maaf lah. Saya ni siapa? Nak tidur langkah masuk dalam rumah tangga hang, nak buat cakap pandai. Saya ni siapa? Kalau qadi, itu satu bab lain. Dia ada satu authority. Dia sebagai qadi, suami mai buat report, dia berhak panggil. Saya tak boleh. Dan saya minta tolong kat Ustaz. Tak apa ya, saya tak boleh. Kalau Ustaz tak boleh tolong saya, siapa nak tolong saya? Maka kita pada. Tentu, kita tak marah ke dia. Tapi daripada apa yang dia cerita, kita faham. Kita faham bahawa dia sebenarnya dalam keadaan tertekan. Tertekan. Banyak benda duk tekan dia ni. Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang, duk tekan dia. Satu tekanan paling kuat ialah rasa bersalah. Pasal apa? Pasal dia cuai tanggungjawab dia sebagai bapa mendidik suami, mendidik isteri dan anak daripada dulu. Yang tu pun satu tekanan kuat kat dia. Dia rasa bersalah. Yang kedua, dia tertekan dengan hak tu jadi depan mata dia ni. Dia dalam keadaan tertekan, dia tak tahu dah nak kata, dia nak pergi mengadu kat siapa, dia tak tahu, dia tak boleh dah. Kepala dia sakit. Dia cerita benda ni. Orang yang tak pernah jumpa benda macam ni, dia ada anak 5 orang. Anak ni alhamdulillah Tuhan bagi kat dia tertib, cukup bagus. Bila dengar cerita macam ni, dia dengar lah, tapi dia tahu sakit pandai mereka cerita. Dia kata dia tak tahu kita ni orang duk main jumpa, orang duk main cerita benda-benda macam ni. Dia kata pandai mereka cerita. Pandai menghayal. Dia kata nah, nampak bukan ini cerita dia. Kita kadang-kadang bercakap pada orang yang tidak ada pengalaman tentang benda tu, tak kontak dengan dia. Tapi kalau kita bercakap depan orang yang ada pengalaman benda tu, dia pun lalu benda yang macam tu, benda tu kena dia. Dia cukup memberi kesan kepada hati. Ini yang kita nak cerita. Bila kita cerita tentang sahabat Nabi susah, miskin, sampai makan pun tak ada, ahlus suffah, sahabat Nabi termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu, miskin dan macam ni, dia tak boleh nak nampak tu susah macam mana. Dia nak habaq di sini ni, dia kata maka tidaklah mereka itu memenuhi hawa nafsunya dengan makan dan dengan pakaian yang sedap dan halus dan cantik. Sahabat Nabi ni tak ada pakaian elok, tak pernah makan benda sedap, tak pernah. Bahkan mereka itu kuat menurut seperti mana perbuatan Nabi SAW. Mereka ni ikut macam mana Nabi SAW, ikut Nabi. Tengok Nabi susah, takkan mereka nak lebih tenang daripada Nabi. Bahawa tak agama. Nak makan ni duk berasa Nabi tak makan. Macam mana aku nak makan? Lagu tu. Maka keadaan mereka tak lebih daripada Nabi SAW. Maka pakaian yang ada dipakai mereka itu kasar daripada bulu. Sahabat Nabi ni pakai pakaian kasar. Tentu kalau kita baca cerita wali Allah, awliya Allah, para wali Allah, kadang-kadang luar ni pakai baju elok, tapi dalam mereka pakai baju kasar. Pasal apa luar dia pakai baju elok? Pasal dalam Quran Tuhan kata, dengan nikmat Tuhan ni fahadith, maka ceritakanlah maksudnya tunjuk kata kita Allah bagi rezeki lebih sikit, kita pakai baju elok sikit. Tapi belah dalam ni dia pakai baju kasar. Baju kasar ni maksudnya baju macam tengguli tu, dia pakai belah dalam supaya bila pakai baju yang kasar macam tu dia tak selesa. Bila tak selesa ni tak tidur lama, dia mudah jaga. Bila jaga bakit sembahyang sunat. Ini cerita awliya Allah, dia macam tu. Sahabat-sahabat Nabi ni lebih daripada para wali Allah. Tuan-tuan pernah dengar cerita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika dia nak wafat. Sayyidina Abu Bakar kan, kita duduk sembahyang tarawih ni disebut apa nama khalifah yang awal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, pakat sambut radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar ni orang macam mana? Dalam hadis cerita Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis tu. Aisyah kata satu hari aku masuk tengok bapa aku Sayyidina Abu Bakar, dia dalam keadaan tengah nak mati.
Aisyah isteri Nabi, anak Sayyidina Abu Bakar. Bila Abu Bakar nak mati, dia masuk dalam bilik Sayyidina Abu Bakar ni. Dia masuk, pergi duduk sebelah bapa dia, sebelah Abu Bakar. Abu Bakar tanya Aisyah, dia kata, fikam kasantumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan sakit penat nak mati, dia tanya anak dia Aisyah, dia kata, hang ingat tak Nabi dulu masa mati berapa helai kain guna buat kafan dia? Dia tanya macam tu. Aisyah jawab, Aisyah kata, fi salasati aswadin bidin suhuliyah laisa fiha qamis wala imamah. Aisyah kata, Nabi masa wafat aku dah ada masa kafan dia. Nabi dia ni dikafan dengan menggunakan 3 helai kain. 3 helai kain bidin yang warna putih. Suhuliyah, kain daripada Yaman. Sejenis kain daripada Yaman. Laisa fiha qamis wala imamah. Nabi tidak dipakaikan qamis dan tidak dipakaikan serban. Kafan Nabi ini pakai kain putih 3 helai. Nabi tak dibuat baju untuk pakai macam qamis, apa tak, pakai kain saja, kafan 3 helai. Dan Nabi tidak pakai imamah, tidak dipakaikan serban semasa kafan dia. Aisyah kata lagu tu dekat bapak dia, Sayyidina Abu Bakar, dia sedang sakit kuatnya. Abu Bakar kata lagi, dia kata, fi ayyi yaumin tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, hang ingat tak Nabi dulu dia wafat hari apa? Dia sakit kuat. Sayyidina Abu Bakar sakit kuat. Tuan-tuan, bila sakit kuat ni tak ingat, banyak benda tak ingat. Siapa pun macam tu lah. Siapa pun macam tu. Esok bila sakit kuat sangat, tak ingat lah. Dalam keadaan sakit, duk menahan sakit kuat tu, dia tanya anak dia macam tu. Dia kata, ingat tak fi ayyi yaumin, hari apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Aisyah kata, yaumal itsnain. Aisyah kata, Nabi wafat hari Isnin. Abu Bakar kata, fa ayyu yaumin hadha, hari ni hari apa? Dia tanya Aisyah, ni hari ni hari apa? Jawab Aisyah, yaumul itsnain. Aisyah kata, kebetulan hari ini hari Isnin. Apa Sayyidina Abu Bakar kata? Dia kata, arju fi ma baini wa bainal lail. Dia kata, ya Allah, aku harap sangatlah kalau nak matikan aku, biarlah aku mati siang ni, hari Isnin ni sebelum malam. Pasal apa benda? Dia sayang Nabi. Kerana Nabi wafat hari Isnin, dia kalau boleh nak wafat hari Isnin sama dengan Nabi. Sayang Nabi. Orang yang tak sayang Nabi ni, lagu ada tempel kat tangga anak naik tadi, buat buku tulis hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni orang tak sayang Nabi. Sayang nama ni nama Islam, tapi tidak buat tulisan, tulis masuk dalam surat abang. Tulisan itu menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis tu nak abang kata Nabi SAW ni isteri sampai belah-belah orang, tak cukup dengan isteri belah-belah, ambil hamba perempuan yang bukan Islam pula berzina dengan perempuan ni. Tulis dalam surat abang. Ni yang persatuan ulama marah. Persatuan ulama marah kerana ni. Kerana apa? Kerana kita membiarkan orang menghina Nabi kita. Bukan ada tujuan apa-apa. Persatuan ulama marah kerana perbuatan itu perbuatan menghina Nabi, dan ada pihak membenarkan orang hina Nabi secara terbuka, tulis dalam surat abang. Persatuan ulama minta supaya surat abang jangan bagi ruang kepada orang hina Nabi sendiri. Yang tu aja, bukan ada apa-apa. Apa yang nak marah persatuan ulama? Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sayang Nabi, sayang ni sampai ke peringkat dalam sakit kuat ni. Tanya anak dia, Rasulullah dulu mati hari apa? Anak dia kata hari Isnin. Dia kata hari ni hari apa? Anak dia kata hari ni hari Isnin. Terus kata, ya Allah, arju fima baini wa bainal lail. Dia kata, ya Allah, kalau boleh biarlah aku mati hari ni. Hari Isnin ni sama dengan Nabi sebelum menjelang malam. Bagi aku mati sama macam hari mati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang kat Nabi sampai macam tu. Lepas dia kata lagu tu, fa nazara ila thawbin alaihi kana yumarradu fi. Lepas kata lagu tu, tunduk tengok baju yang dia pakai, Sayyidina Abu Bakar waktu dekat nak mati.
Tunduk tu, fa nazara ila thawb, tengok baju hak dia pakai ni. Kana yumarradu fi, baju hak dia pakai dalam tempoh dia sakit ni duk pakai baju ni. Tengok baju tu. Faqala, kata ke anak dia, ke Aisyah, irsilu thawbi hadha wa zayyidu alaihi thawbain. Dia kata, hang tolong saya ambil baju ni, mesti basuh. Lepas tu simpan lagi 2 helai baju lagi simpan, dia kata. Fakattinuni fiha, guna buat kapan aku bila aku mati. Ambil saat ni kain yang aku duk pakai ni, ambil tolong basuh saat, dia kata. Lepas tu pergi simpan, ambil 2 helai kain lagi, bagi jadi 3. Sama macam kapan Nabi 3, dia pun nak suruh kapan dia 3. Ambil baju ni, tolong pergi basuh saat, ambil 2 helai lagi simpan. Kalau bapak mati, kapan dengan kain 3 helai. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata ke anak dia begitu. Aisyah kata, inna haza khala. Aisyah kata, apa baju hak bapak pakai ni buruk sangat dah. Eloklah kita buka buang. Esok kalau ditakdirkan mati, kita ambil kain baru kapan. Hak ni buruk sangat dah. Jawab dia kata apa? Dia kata, innal hayya ahaqqu bil jadid minal mayyit. Dia kata, orang hidup saja yang nak pakai benda baru. Aku kalau dah mati tak payahlah baru-baru. Hak ni cukup untuk kapan aku. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Dekat mana ada dia dah tu. Apa kata dia lah sekali? Dia kata, falam yutawaffa hatta amsa min lailatul thulatha. Tetapi Sayyidina Abu Bakar tidak mati pada hari Isnin itu. Menjelang malam baru dia mati. Malam maksudnya malam Selasa. Dia tak mati hari Isnin. Dan menjelang malam barulah dia mati. Dia mati malam Selasa. Wa dufina qabla an yusbih, dan dikebumikan dia sebelum subuh. Tuan-tuan tengok, mati dah lepas maghrib dah baru mati, sebelum subuh dah simpan dah. Sahabat Nabi ikut lagu pesan Nabi, mayat tak mau simpan lama-lama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini cerita sahabat-sahabat Nabi. Sambung hadis tu. Kata dia, sebagaimana datang khabar daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, ya bunayya law ra'aitana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa asabatna as-sama' la hasibta anna rihana rihud dha'ni. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Telah berkata dia kepada anak dia yang bernama Abu Bardah, wahai anakku, jikalau engkau lihat akan kami pada waktu kami sama dengan Nabi SAW dulu, mengenai akan kami oleh langit, yakni kami kena hujan daripada ayat dari langit, nescaya kamu kira akan bahawasanya bau kami seperti bau kambing biri-biri. Dia ni kata ke anak dia. Abu Musa Al-Ash'ari dia kata ke anak dia. Dia kata, kalau kamu boleh tengok kami masa kami hidup sama dengan Nabi dulu, pakaian yang kami pakai ni, pakaian yang dibuat daripada kulit binatang. Kalau hujan, busuk kami ni bau macam busuk kambing. Nak habaq kata sahabat-sahabat, ada di kalangan mereka pakai baju ni bukan buat daripada kain, tapi buat daripada kulit binatang, buat pakai hari-hari. Miskin mereka ni. Kata At-Tirmidzi, bermula ini hadis sahih, dan bermula makna ini hadis bahawasanya adalah pakaian mereka itu daripada bulu. Sahabat Nabi ada yang pakai pakaian daripada bulu, begitu. Maka apabila mengenai akan mereka oleh hujan datang daripada kain, mereka itu bau biri-biri. Oleh kerana baju pakai itu baju buat daripada kulit binatang, bila kena hujan dia bau macam bau binatang, begitu. Dengan sebab basah kerana hujan itu. Masalah jubah bulu yang dipakai oleh Nabi SAW. Ini pula nak cerita, Nabi pun ada pakai pakaian daripada kulit binatang ni. Sesungguhnya telah lalu dalam juzuk yang ke-10 pada Abwabul Libas bagi kitab Bahrul Mazi ini, menerangkan Nabi pakai pakaian bulu. Dan di sini ditambah datangkan beberapa hadis lagi daripada lainnya, akan jadi beberapa dalil harus pakai pakaian bulu itu. Dia kata ni, ramai lagi hadis cerita tentang Nabi biasa pakai pakaian buat daripada kulit binatang ni. Satu daripada hadisnya begini. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawm, alaihi jubbatun min sufin dayiqatil kummaini,
fasalla bina fiha laisa alaihi syai'un ghairuha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, nama dia Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Kata dia telah keluar ke atas kami Nabi SAW pada satu hari. Telah dipakainya atas badannya sehelai baju, yakni jubah daripada bulu yang sempit dua tangannya. Nabi pernah satu hari pakai, keluar di tengah sahabat ni, pakai pakaian yang dibuat daripada bulu. Pakaian tu pula nak pakai punya susah kerana sempit tangan nak pakai, susah. Maka sembahyang ia dengan kami di dalam dua baju itu. Nabi pakai baju tu, sembahyang sama dengan sahabat. Tiada ada atas tubuhnya satu yang lain daripadanya. Itu saja pakaian yang Nabi pakai. Telah meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Majah. Masalah dia kata selimut bulu yang dipakai oleh Nabi SAW. Ini satu hadis yang menunjukkan Nabi kita pakai pakaian bulu. Iaitu hadisnya begini, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna namrata min sufin nunsajurah. Diriwayatkan bersama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata dia telah diwafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal bahawasanya kain selimut daripada bulu masih ditenun untuk Nabi. Dia kata ada orang nak hadiah ke Nabi satu kain selimut yang dibuat daripada bulu, tengah duk tenun tak siap lagi Nabi wafat. Maknanya Nabi biasa ada benda-benda yang macam ni dekat dia. Meriwayatkan hadis ini oleh Al-Baihaqi. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk tajuk bab ma jaa fi tarkit tarafu' fi thiyab wa tawadhu'an lillah. Lepas ni kita akan masuk satu tajuk, dia kata meninggalkan tinggi pada pakaian kerana rendah diri kepada Allah. Meninggalkan tinggi pada pakaian. Kita ada baju elok-elok, hebat-hebat, mahal-mahal, ada. Ataupun kalau tak ada pun kita ada duit mampu beli, tapi saja kita tak beli. Ataupun ada tapi saja kita tak pakai, pasal tawaduk kepada Allah. Dia akan main tajuk. Kan? Kita mampu. Kalau tak mampu tu tak boleh. Mampu. Memang ada duit, memang mampu untuk nak beli baju mahal ni, tapi kita tak beli. Pasal apa? Pasal nak jaga supaya kita tawaduk dengan Allah. Bagaimana keadaan benda ni? Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.